So hari ini saya nak bercerita tentang penaklukan Islam di Andalusia. Penaklukan Islam di Andalusia ni adalah bukan kali pertama yang berlaku. Kalau kita tengok baik dalam sejarah-sejarah Islam, banyak wilayah yang telah ditakluk oleh Islam, misalnya di Mesir dan sebagainya. Philip K. Hitti dalam bukunya The History of Arab menyebutkan bahawa salah satu rahsia kenapa Islam itu diterima di wilayah taklukan dia adalah kerana Islam ini bukanlah satu agama yang menzalimi rakyat dia dan bukanlah kerana menguasai wilayah tersebut untuk semata-mata kerana kuasa. Oleh itu, banyak kita lihat orang yang berada di wilayah taklukan Islam ini, mereka secara sukarela untuk memeluk agama Islam. Sebelum kedatangan Islam di Andalusia, Andalusia pada ketika itu berada di bawah satu pemerintahan raja yang zalim yang bernama Raja Roderick. Raja Roderick ni dibenci oleh rakyat dia kerana dia ni mengenakan cukai yang tinggi kepada rakyat dia sedangkan rakyat dia tidak mampu. Yang kedua, dia memperkosa wanita yang cantik yang berada di Andalusia. Jadi wanita ni dirasa terancam akan kehormatan dia. Yang ketiga, dia menguasai keseluruhan kekayaan negara sedangkan rakyatnya hidup dalam satu keadaan kemiskinan yang parah. Rakyat Andalusia yang diwakili oleh Count Julian meminta bantuan daripada umat Islam. So Count Julian ni berjumpa dengan Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ini pada ketika itu seorang gubernur Afrika Utara di bawah dinasti Bani Umayyah. Pada mulanya, Musa bin Nusair ni dia rasa macam meragui dengan Count Julian ni sebab mungkin Count Julian ni ada satu muslihat yang lain, tapi Count Julian berjaya untuk meyakinkan Musa bin Nusair dengan berkata, percayalah bahawa rakyat Andalusia itu sendiri mengalukan kedatangan umat Islam. Maka Musa bin Nusair memerintahkan Tariq ibn Ziyad untuk menjayakan misi menakluk Andalusia. Maka berangkatlah kapal-kapal yang membawa angkatan tentera yang diketuai oleh Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad memasuki Andalusia daripada Morocco dan dia mendarat di sebuah kawasan yang berbukit. Dan bukit ini sebenarnya dinamakan dengan Tariq ibn Ziyad, iaitu Jabal Tariq dalam bahasa Arab. Jabal bermaksud bukit dan Tariq bersempena dengan nama dia tadi. Sampainya Tariq ibn Ziyad di Gibraltar ni terdapat satu kisah yang cukup masyhur, iaitu Tariq ibn Ziyad menyuruh untuk membakar kapal-kapal yang membawa angkatan tentera sebanyak 12,000 orang tadi, dan dia berkata dan memberi satu kata semangat mengatakan bahawa di depan kamu itu musuh, di belakang kamu adalah laut. Jadi kamu tidak mempunyai pilihan yang lain kecuali syahid. Tapi kalau kita tengok balik dalam sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan Islam, sebenarnya tidak pernah ada pun. Tapi kisah ini banyak dinukilkan dan ditulis oleh sejarawan barat. Bagi menutupi ketakjuban dia rasa macam kenapa dengan jumlah umat Islam seramai 12,000 orang menentang dengan 100,000 orang, mereka peroleh kemenangan. Tapi sebenarnya perkara ni tak pelik pun. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam, banyak je peperangan yang umat Islam sedikit menentang dengan jumlah yang banyak, kita menang. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 249, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyak yang pernah terjadi, golongan yang sedikit menentang golongan yang banyak peroleh kemenangan dengan izin Allah. Maka dengan izin Allah, Allah telah memenangkan umat Islam. Langkah Tariq ibn Ziyad ini telah membawa Islam itu tersebar dengan begitu luas, sehingga kini kita kenali dengan negara Spanyol, Portugal dan selatan Perancis. Tentu sekali, dengan penaklukan yang dibawa oleh Tariq ibn Ziyad ini membawa satu kesan yang begitu besar kepada Andalusia, khususnya dari segi sudut ilmu, teknologi dan sosiologi. Dari segi sudut ilmu, banyak ulama-ulama yang hebat telah lahir di Andalusia. Sebagai contohnya Ibn Hazm yang mengarang kitab Al-Muhalla, Imam Al-Qurtubi yang mengarang kitab Tafsir Al-Qurtubi, dan Ibn Rushd yang mengarang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dari segi sudut teknologi pula, Abu Firnas merupakan seorang yang pertama yang mengasaskan ilmu penerbangan, kemudian ada juga ilmu-ilmu kompas, perparitan dan sebagainya. Dari segi sudut sosiologi pula, umat Islam, orang Kristian, orang Yahudi hidup di dalam satu keadaan yang begitu aman, yang dikenali dengan istilah La Convivencia. La Convivencia ini, pelbagai agama hidup di bawah satu negara yang aman. Maka itu serba sedikit daripada saya yang fakir ilmu ini. Assalamualaikum.